kira hybrid, online juga dalam masa sama. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Timbalan Chancellor, Prof. Tuah, dekan-dekan, Timbalan Dekan, dan entiti GIM, di mana Sernet dan UCTC, Timbalan Pengarah yang sudah hadir pada hari ini. Dan juga ketua pentadbiran dan kaki tangan akademik daripada 3 fakulti kita pada hari ini, iaitu yang fakulti pertama adalah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, serta Fakulti Pengajian Pendidikan. Ini merupakan kali pertama pejabat TNC GIM menjalankan roadshow secara begini, yang mana sekali kita buat pakai fasa ataupun Zoom. Kita buat 3 sekali untuk kali ini. Ya. Dan kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah dari fakulti ini yang telah memberikan ruang yang cantik ini untuk kita berkomunikasi pada hari ini. Jadi selamat datang kepada sesi pembentangan, iaitu sesi penerangan plan strategik UPM 2021-2025 dan focusing kepada matlamat 3 bersama Timbalan Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat. Saya difahamkan selepas pembentangan daripada Prof TNC, kita akan ada 3 lagi pembentangan daripada setiap PTJ. So, Prof Mati, okey tak saya cakap? Prof ajar suruh cakap satu persatu. Terutama sekali masa convocation tu saya belajar. Okey, jadi untuk tidak membuang masa, mari kita jemput Timbalan Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat, Prof Hamtuah, untuk hadapan untuk membentangkan plan tindakan plan strategik tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis, Encik Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua. Yang saya hormati Profesor Datuk Dr. Muati, Dekan Fakulti Moden, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Kemudian Dr. Razali, Dr. Razali, Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Prof. Syuib, Fakulti Pendidikan. Tak ada ya. Dan kuarantin Prof. Okey, tak apa Prof. It's okay. Saya doakan tak ada apa-apa masalah lah, insya-Allah. Dan semua kepada barisan pengurusan fakulti dan juga pentadbiran dan semua rakan-rakan yang hadir pada petang ini. Bersama saya adalah Profesor Loh, pengarah UCTC, dan Prof Sam, pengarah Sernet, dan semua rakan-rakan lainlah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Hari ini saya lewat, gagal menepati aspirasi saya lah, itu be on time, sebab saya sangkut dengan kita punya fund manager yang manage kita punya duit lah. Dengan Maybank sebenarnya kita tengah review all the investment portfolio yang kita ada. Saya sentuh sikit supaya semua sedia maklum dan faham. Interestingly semalam ada rakan bercakap dengan saya, dia kata what if orang kata Prof Tuah ni dia fikir hal duit je, fikir hal duit and not really interested in research, not really interested in other things, but not keen in ranking and so on so forth lah. Because I'm very vocal of certain things.
which is saya kata betul, saya kata partially true. I'm concerned about apa nama duit, saya kata. And then sebab saya kata put it very simple, tanpa duit we can't do research, saya kata. Tanpa duit we can't do research. So kalau kata orang tu kata saya concern about duit, memang saya concern about duit. Because in reality is dekat universiti ni, in 2020 we got 100% gaji. 100% gaji government bayar in 2020. Last year kita punya gaji pun is minus 30 million. 30 kita kena top up sendiri. And so that's the reality lah sebenarnya. And where do we get the money from? Itu tak kira maintenance, bayar utilities and so on so forth lah. Tak termasuk. Kita hanya dibagi untuk bayar gaji. Itu pun tak semua. So inilah kita tengok kita punya investment and things like that. So where we can maximize our earning so that it will allow us membenarkan kita untuk buat research. Tanpa duit tak boleh buat research. Tak payah cerita panjang, tanpa duit siapa sanggup bayar duit sendiri untuk publish Q1, Q2? Silakan. Saya nak tengok kan. So that's reality lah. So there's a lot of things and di pihak pengurusan universiti are looking into and how kita maximize. So I'm not going to bore you with all that. Cuma itu memang tanggungjawab kita lah. But the structure has been, yang ditinggalkan sebegitu. So we have to do, we have to be creative on how we address some of this issue. Baik, pada petang ni I'm just going to go quickly apa yang berlaku dan kemudiannya lebih kepada saya nak mendengar fakulti-fakulti yang bagi hala tuju because we laid the target. So let's hear it from the faculties, bagaimana nak move forward and anything yang di pihak jabatan JIM iaitu Sernet dan UCTC boleh bantu. Sepintas lalu, so it is based on our strategic plan 2021-2025. Matlamat 3 as semua sedia maklum melestarikan ekosistem jaringan industri dan masyarakat. So we have 3 objectives and then 21 initiative dan 4 penunjuk prestasi lah. Yang ini we go through in a minute. Kalau melestarikan ekosistem tu, inilah perkara-perkaranya mengadakan perbincangan bersama universiti lain, sesi town hall. Yang itu kita akan adakan pada Mei tahun ini. Ini pelan tindakan oleh Sernet lah. Kemudian bekerjasama dengan pihak pendaftar, pusat pengurus RMC dan sekolah pengajian siswazah dalam memantapkan direktori kepakaran UPM, menjalinkan sesi pitching bersama industri. We have secured to date more than 5 yang dalam tahun ni lah ada 5 atau 6 termasuk daripada Micron, daripada MDEC, maybe coming in from Yayasan Maybank. So these are things yang kita akan buat. Dan semua ni buat melalui pejabat yang ada di bawah entiti saya tapi bukan untuk kami. So I think one project from Micron is for fakulti ni, kan? Ada ada satu. Memang ada satu project is about 200,000. So orang kata apa sibuk-sibuk saya ni? But the mandate untuk jaringan keluar adalah saya. Saya kena keluar pergi jumpa industri. So does not mean that saya pergi jumpa industri balik untuk Sernet dan untuk UCTC. It doesn't work that way. Kita bawa balik itu is for any other entity lah. So if the case that dia minta is actually on research, we will channel the fund directly to RMC lah. So luckily kita bekerjasama rapat dengan Prof Nazamid so that we can work on this lah. Kawasan pakar UPM ke industri. So this is another issue Putra Scholars. Apabila banyak request datang daripada industri, the request will come to my office. Dia memang akan hantar kita we need certain feedback, certain input. So dekat sini yang sama ada saya ataupun Prof Sam punya team akan scout around dalam fakulti, dalam universiti ada 1,700 pakar kita.
So bidang mana yang dia nak tu kita channelkan. So tak ada alasan lah nanti kata kalau kata tak dapat industrial research. So we are bringing the industrial research to you. Kalau tak boleh kita linkkan dan menerbitkan buku jaringan ni dah ada lah dan borang-borang tu. Sorry. Okay. Yang kedua, memfokuskan kerjasama strategik dengan industri dan juga yang ini kita arrange so that ada sangkutan industri bagi staff akademik. So please bear in mind staff-staff yang nak buat industri attachment, so kita permudahkan urusan tu sebenarnya. But of course you have to deal dengan fakulti lah. So faculty has to balance dia punya workforce, but it allows you to do engagement dengan industri. This will include international bodies. Saya baru balik daripada Turki, we sign up 6 Erasmus Plus punya protokol with 6 universities and then from various different background. Yang itu siap ada dana untuk our lecturer travel to Turkey, attach with them for short courses yang kita bagi for free. Everything they will pay for. Mereka juga akan datang ke UPM for the same thing lah. So diorang sekarang ni tengah tunggu once the fund is open, then we'll start with that lah. Yang itu kita pass pada IO, International Office. Tapi if you are not clear, you can always come and see us. Ada 6 university, IO will have that information lah. Erzurum Technical University, Atatürk University, Karadeniz Technical University, Middle East Technical University, Bolu Izzat International University, dan the other one is Yildiz Technical University. Ada 6. So these are yang kita buat on top of the yang existing yang ada MOU dengan kita lah. Dekat itu ada dengan IO. Perbincangan dengan pihak industri yang berkaitan pertanian secara aktif, this one is ongoing. CO at PTJ as what we said just now. Menerapkan konsep mentor-mentee, this is what Sernet suggested kalau fakulti-fakulti yang dah ada appointment of the CEO at PTJ tu, minta pengurusan pergi hand delivered to those PTJ lah, to CEO tu lah. So then you can get a direct engagement, bukan setakat tu, dan you can intai peluang-peluang lain lah for the students as well for the staff. Perbincangan dengan RMC, kita ada, yang ini is ongoing dah setahun lebih. We are really at the final stage di mana kita nak tengok double tax deduction ni lah. Sebenarnya benda ni boleh buat lebih dari 10 tahun dah, but nobody's doing it. Nobody's doing it. Tak tahu kenapa. Kita dulu banyak duit kot, so we don't really care. So kita tak nak minta industri datang invest with us that they can get double tax. So what we are seriously doing in this, surat pun kita dah hantar ke Menteri Keuangan lah, so that is allow us for this model to be implemented. LHDN tak sure hari tu, dia minta kita tulis rujuk dengan MOF, so that's what we did. Mengenal pasti yayasan dan CEO yang berpotensi untuk sumbangan kepada UPM. We are doing this if the members academic ataupun non-academic yang ada link dengan any of the high value individual CEO and all this, link us up so that kita boleh go and talk to them. Dan Sernet menggunakan scheme incentive project industri bagi menggalakkan pendanaan. This one dah dimaklumkan dalam email kan, yang up to 10% so that you can share that income directly being paid to the account of pensyarah itulah. Another one daripada pusat UCTC, this is melaksanakan projek community lah, UPM Masyarakat, Mini University for Society, Hari Pakar Latihan Jangka Pendek, Jangka Panjang dan Putra Bakti. Yang ini semua sedia maklum ada. Kita mohon untuk aktif participation daripada fakulti-fakulti lah. Penasihat industri menerapkan SDG ni, menyediakan sumber keuangan peruntukan khas, yang itu memang kita sedang cuba sediakan more funding for community work
because community work nak dapat daripada luar susah. So that we try to have our own funding for that lah. Tapi again, tadi saya katalah gaji pun tak dapat, gaji pun kita kena cari tambahan. So other things lagi difficult lah. And now that duit RU pun tak masuk lagi, so just imagine all the challenges with all the KPI yang masih lagi sama because kita ikut MyRA punya grading. Mengukuhkan kemudahan dan fasiliti universiti untuk aktiviti pemindahan ilmu, that one is kita carried out dekat UCTC, but kita engage dengan all the different faculty for the kepakaran. Maknanya maklumat untuk pengisian tu kita akan minta daripada fakulti lah. For example, sains komputer teknologi maklumat, you have a simple method, simple way nak ajar orang kampung how to trade dia punya products online dan sebagainya, masuk dalam Shopee ke. Things like this are something yang orang luar tunggu. Some of us kita explore sendiri je, but there's a simple way to do things. Maybe you wanted to highlight benda ni lah, antara benda lah. Okay. One of the thing kita nak mempertingkatkan itulah elemen pertanian berimpak. Kemudian mengadakan kursus penulisan grant. I think that one has been carried out. Dan kita dijangka akan menerima dana daripada kementerian khusus untuk projek community. Tapi itu kita manage untuk satu Malaysia lah. So other universities will also tap into that funding lah. Cuma kita, the advantage is kita ada dekat situ, kita yang uruskan. So we will guide macam mana untuk apply so that the application looks more promising lah. Menjadikan sumber kewangan penduduk khas untuk melaksanakan geran pengembangan setiap tahun. Impact pendapatan, again, kadang-kadang ni bila kita menilai pendapatan ni, Prof. Datuk, kita tengok real value in terms of money yang kita bawa masuk, but actually sebenarnya since end of last year, kita dah kata kita tak perlu bawa duit tu masuk pun. But if what we contribute to the society is actually for them to earn additional income or increase dia punya pendapatan. So that's a real impact kan. Sebab kita selalu dipersoalkan apa fungsi universiti. Selain mengeluarkan graduan, apa lagi? So dengan community apa yang kita buat? So kalau kita setakat bagi training, no, kita kena bagi tahu the training that we give to them, akhirnya mereka ni jadi usahawan berjaya. Setahun dia pula income dia 300-400 ribu. Berapa orang pula dia menggajikan dan sebagainya. So these are the real value yang kita nak tengok lah. So those things patutnya menjadi target lah. Ini ada banyak. Ini skip insentif. Yang ini yang hari tu yang dah dipersetujui. So maximum if you're bringing in RM500,000, katalah pergi competitively you dapat dengan apa MARA ke mana ke project, any consultation work, yang make sure dalam consultation work tu tak ada bayaran untuk you lah. Mana kalau projek pengembangan ke dan sebagainya lah. And up to 500,000, dan setuju pihak pemberi dana tu setuju 10% is digunakan sebagai administration cost. So from that 10% is 50,000, separuh is actually your pocket money lah. It will go into your salary. Ini dah dipersetujui ya. Setahun ambil masa untuk convince the board that we wanted to do this. So yelah, sebelum ni ada banyak argument kata you dah dibayar gaji. Dan saya kata kalau macam tu kita duduk diam je lah. Buat paper je lah. Tak payahlah buat benda lain. I still get paid. Saya tak buat paper pun saya dapat gaji juga. Kan? So but at least they understood what we wanted to do. And on top of this is where some of this work sekiranya it is R&D, not only that you get this, but the company may get double tax exemption. Up to that lah. So depends on the model lah. Yang ni dah ada so maximum 25,000.
Kenapa 25,000? Sebab when we look at the data yang kita ada, most of the researcher yang kita ada pun paling tinggi pernah dapat one for single project is about 500,000 lah for individual punya ni. So kita bagi 10% on that. Sebab kita diminta untuk letak cap. Kalau tidak terlalu banyak, that was a concern by the board lah. So kita dah letak. Ini tak apa, ini dah detail tu. Ini CEO, yang ini just update apa yang dah berlaku lah. And I think fakulti ni dah lengkap kot. Semua dah ada. Kan? Fakulti Prof saya tak pasti. Dah semua kan? Yang itu nanti bulan 5 nanti kita akan ada high tea with all them lah. So we want to let the CEO meet and also kita meet dengan top management so that we want to give appreciation pada dia orang lah. Okay. This is another thing yang sedang dijalankan di pihak saya. Again, coming back to soalan tadilah. Saya duk fikir pasal duit ni. So this carbon task force ni memang digunakan untuk, that is one of the purpose. We will start soon, kita akan, I think in the final stage dah, bila kita akan install the solar panel in our campus punya bumbung. Yang itu pun kita akan trade in terms of kita punya carbon offset tu, kita cuba trade on that. Coming back to that yang saya minta supaya ada inisiatif lain yang kita buat. Kita ni kan champion on the UI green matrix, macam-macam kita buat. Tapi kita keluar duit. What benefit does it give apart from ranking? Jadi antara benda tu, so kita nak monetize that. So antara bendanya ialah kita punya hutan simpan. Sebelum ni the understanding was kita tak boleh then what happened is that bila kita bincang balik dengan Jabatan Hutan, and they said that kita dah boleh trade that. And then one of the dua company sekarang berminat, satu is Majlis Perbandaran Subang Jaya, because they wanted to go as a first municipal council yang zero carbon zero punya ni lah. So they wanted to that. If they want it, they want to include hutan simpan Puchong tu as part of dia orang punya carbon captured area. They have to pay us lah. Sebab kita bayar kepada kita bayar pada Jabatan Hutan for that piece of land yang kita tak boleh buat macam-macam. The other one is Maybank. Maybank tengah tengok if what. Maybank nak ambil semualah kalau boleh. Because they have a 1 million, dia punya target is 1 million man hours in terms of reduction in terms of carbon reduction. 1 million man hours. 1 million per year. So that's how serious they are. So takkan kita nak bagi free kan? Kena bayar lah. So these are certain things lah. Apa yang lain saya go through. I want kena laju sikit. Tak boleh gerak. Tak boleh forward. Okay. Community. Ini ada macam-macam lah. Saya highlightkan yang paling besar lah. Kita target to have this. Asalnya tahun lepas kita nak kayuh 50 hours in Sepang International Circuit, 50 jam orang fikir tercabut Kuala Lutut kan. Bukanlah semua orang kayuh 50 jam. Satu grup kayuh 1 jam je. There will be 50 groups lah. That was the target, tapi banyak kekangan and SOP and so on. The latest is actually 50 kilometers to commemorate the 50 years tu. Kita nak kayuh dekat Putrajaya. One fine Saturday or Sunday morning lah. That was the target. Yang ini pun kita tak boleh buat ramai. Limited juga. 1,000 orang saja. So MKN punya rule masih lagi terpakai lah. So 1,000 orang maksimum. So it be a limited punya ni lah. Tapi kita boleh target 1,000 orang. Apart from that, all these different grants yang ada dengan UCTC. So please, Prof Loh and his office memang available to be contacted. Sekiranya terdesak, saya tak ada grant
apa nama community lah ataupun so Prof Loh and team can be there. Kalau mereka tak ada, at least they can help you to source out projek mana yang boleh buat. Kalau kita memang tak ada duit, saya tahu dekat fakulti ada duit yang terkumpul untuk gym tu lah. Gunalah sikit duit tu. Duit gym tu bukannya duit ni. That was the meant. It was meant for that sebenarnya, kan? Sebab di peringkat kementerian dia pengembangan ni dia takkan bagi duit. So we give you 600 million to operate. Yang dia kata 600 million tu to operate, dia kata kita punya salary pun dah 650 million. So it's not enough so kalau kita tak buat macam ni, then we cannot move. Okay. Dan yang paling penting saya tadilah sumbangan UPM dalam melaksanakan projek memberi impact kepada community. This is the main target. Perlu dinilai berdasarkan garis panduan yang dibangunkan oleh UCTC. Dekat sini saya nak highlight, kita ada, bila kita kata kita operate on 650 million, so university is more than half a billion ni. Dia kata selalunya hujung tahun kita ada dua isu. Graduan kita tak boleh pakai, that's number one. Number two, apa sumbangan kita kepada negara. Kita kan kata graduan, tapi dia kata graduan you tak boleh pakai. And yet, your operating budget is 650 million. So, duit ni duit public ni. So, we have to continue and start menunjukkan bahawa, the engagement yang kita buat, extension work yang kita buat dengan community tu have a real value. Ada nilai yang boleh, tangible, nilai yang boleh dinilai. Tak betul? Salah bahasa tu. Nilai yang boleh dia apa, Prof? Nilai yang tampak. Itu dah nilai tampak. Saya pun baru belajar hari ni. So nilai tu, tangible, yang tangible. Macam mana kita nak buat? So there are certain mechanism yang kita ni. At least by the end of the year, apabila kementerian ke, kerajaan ke, pembangkang ke kata UPM ni 650 million ringgit operational budget, apa dia sumbang kepada rakyat. In general, kita kata kita ada 200 projects with community and industry. The value that we put into the system, into the community and industry ni berapa puluh juta atau berapa ratus juta. That tangible value tu kita perlu bagi nilai. So yang itu. Yang kita tak nak ni, at the end of the year kita dapat 700 juta in kind ke dalam UPM. Nobody really cares now. Sebab kita dapat 650 juta setahun daripada kerajaan. Kenapa kita duk sibuk-sibuk nak collect lagi daripada industri pula? Industri kata dia bayar cukai dah. So these are real thing lah. What is it for them that kita kena bagi? So that's why the engagement dengan industri, dengan community has to be something yang ada impact. Kalau tidak kita just sembang-sembang kedai kopi, boleh lah engagement. There's no impact. This one, KPI ni akan ada bigger picture, bigger discussion dengan all the jemaah dekan nantilah. Because saya faham bahawa currently entity, especially entity gym lah, bawah pengembangan ni macam kena buat kerja banyak tapi KPI dia kecil. Saya pun rasa benda tu sebelum ni kan. So we are revising this, so that's why kita menilai, we are not nilai input, kita menilai output tu. What is the output? Kita semua dok kecoh outcome based education. So sama jugalah, it has to be outcome based lah. So we are looking into that. Ini antara penetapan dia lah. We can equate, everything can be equate into monetary values. Lebih mudah kan? Sebab kalau nak kata impact dia, masyarakat setempat tu lebih happy. That's a value to that. Kan? Daripada dia nak seronok pergi tengok wayang, at least kata tengok wayang RM20 seorang. So yang ni
certain things lah. So we have to sit down dengan UCTC, then they will guide and then we'll try to help. Kita nak bagi impact tu impact yang proper. Kita ada satu question sebelum ni daripada apa tu? Daripada SPE kot, yang macam dia tulis artikel dalam surat khabar and so on, tiba-tiba nilai value dia 30-40 ribu. Dan saya tanya balik, siapa baca surat khabar? Dalam ni, siapa baca surat khabar? Kita baca pun kita baca yang headline saja kan. So, there are things lah. Ini U4S, so tak apa, this one dah ada sebelum ni. High staff, kita dah bangunkan. The second high staff iCris yang 2.0 tu dah ada high staff dalam tu. iCris 2.0 dah try masuk. Okay. Hopefully it's much better daripada yang sebelum ni lah. So that was the spirit, and then it is an ongoing improvement process lah. Masih lagi berlarutan lah. So mohon update sekiranya perlu penambahbaikan, kita mohon untuk dapatkan maklum balas tu lah, untuk apa-apa lagi yang boleh diperbaiki ya. Oh itu je. Sekejap. So setiap PTJ dah diberi KPI tu, saya rasa dah beri Prof kan? Dah ada kan? Okay. And then sebenarnya tidak ada perubahan besar from the previous year. Dan sebelum ni ada permintaan untuk ada certain element tu ditingkatkan. Saya said no, we're not going to, kita takkan buat benda tu. Sebab kita tahu last year kita mencapai hampir semua yang kita dapat tu, even though dalam keadaan yang sukar. So we said this year secara overall kita mencapai keseluruhan. Tapi when we look into micromanage setiap fakulti dia ada loopholes yang mana kosong tu memang ada. Cuma that other faculty will cover certain things lah. Yang itu saya tak highlightkan di sini. So each individual faculty tahu yang mana was lacking last year. So kita minta follow the same ni so that kita improve it this year. So that's why moving onwards lepas ni saya minta fakulti lah yang tunjukkan the plan to address some of these shortcomings for this year, and then apa yang kita boleh bantu. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih membagi Prof TNC untuk meneruskan majlis tanpa kita buangkan masa. Kita ingin menjemput wakil daripada PTJ. Kita mulakan dengan tak boleh off. Kena potong gaji. Okey, kita mulakan dengan fakulti ini, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Silakan. Terima kasih Cik Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. B.T. Hang Tuah bin Baharudin, Timbalan Net Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Muhati Elias Zamri Ahmad, Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Soem Asimiran
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan yang sekarang ini mengikuti kita secara online. Yang dihormati para pegawai dari Jabat CIJIM, Barisan Pengurusan dan juga pensyarah-pensyarah daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, dan Komunikasi, dan juga Fakulti Pengajian Pendidikan. Okey, syukur kepada Allah SWT kerana pada petang ni kita dapat berkumpul untuk melihat pelan tindakan pelan strategik UPM 2021-2025 bagi matlamat 3 bersama dengan TNC Jaringan Industri dan Masyarakat. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Prof. Tuah. Ini adalah kunjungan kali kedua rasanya. Okey, ke fakulti kami, dan begitu juga selamat datang kami ucapkan kepada Profesor Datuk Abdul Muati daripada Fakulti Bahasa Moden dan juga Fakulti Pengajian Pendidikan. Pengurusannya ada di sini, cuma dekannya sahaja yang tiada. Right. So terima kasih kerana mengunjungi kami, fakulti yang tidak seberapanya ini. Right. Okay. Kami cuba berikan yang terbaik fasiliti bagi berada di sini, tapi seperti sedia maklum kita dah lama PKP. So apabila kita masuk ke fakulti adalah banyak kerosakan dia. Macam hari ni pun ada bunyi humming daripada sound kan. Okay, jadi ada banyaklah nak baiki. Okay, dalam keadaan ni. Okay, sebelum saya teruskan, ingin saya perkenalkan dahulu barisan pengurusan since kita berada di Fakulti Sains Komputer. Barisan pengurusan Fakulti Sains Komputer terdiri daripada Profesor Madya Datin Dr. Nurwati, Timbalan Dekan Akademik. Kemudian kita ada Profesor Madya Dr. Azrin Azman, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi, so Jaringan Industri dan Masyarakat di bawahnya. Dan kita ada Timbalan Dekan Pengajian Siswaza, Profesor Madya Dr. Abdullah Muhammad. Dan ada 4 jabatan KJ yang dapat, 7 jabatan yang dapat terlibat pada petang ini adalah daripada Jabatan Teknologi, Komunikasi dan Rangkaian, Profesor Madya Dr. Rohaya. Kemudian Jabatan Kejuruteraan Perisian dan Sistem Maklumat, Profesor Madya Dr. Noyati. So, ada muka-muka baru. Okay. Jadi, ada 2 lagi ketua jabatan iaitu Profesor Madya Dr. Masrina dan Profesor Madya Dr. Nufazliza tidak dapat bersama pada petang ini. Alright, so jadi kita terus kepada pelan strategik matlamat 3 yang telah digariskan oleh Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Saya ingin mengambil peluang ini mungkin sedikit kronologi macam mana kita mengeluarkan atau menghasilkan pelan tindakan daripada matlamat 3 ini. So di peringkat fakulti kami telah membahagikan kepada beberapa kumpulan. Dan matlamat 3 ini diketuai oleh Profesor Madya Dr. Azrin Azman. Right. So ada beberapa siri bengkel bagi setiap kumpulan dan pada 22 hari bulan 1, so kami engage the whole faculty membentangkan dan membahaskan balik semula apa yang telah kami bincangkan. Terlintung ini. Okey, seperti yang sedia maklum bahawa matlamat 3 melestarikan ekosistem jaringan industri dan masyarakat dan di bawahnya ada 3 objektif strategik dan pengukuran prestasi bagi matlamat 3 ini ada 4 pengukuran peratusan jumlah jaringan dan masyarakat yang berprestasi tinggi yang merujuk kepada projek JIM berimpak tinggi. Yang keduanya adalah untuk bilangan JIM bertaraf antarabangsa. And then yang ketiganya berkaitan dengan bilangan grant. And then yang seterusnya adalah aktiviti JIM daripada pelbagai sumber. Ini adalah untuk sumbangan ataupun pendapatan. Ini kami ringkasan pencapaian 2021 daripada Fakulti Sains Komputer. Okay, daripada 4 pengukuran tadi. So ini adalah pencapaiannya. Dan hanya satu pencapaian ini yang tidak tercapai, KPI yang tidak tercapai iaitu sumbangan aktiviti JIM. So yang lain alhamdulillah tercapai. So ini ringkasan. So ini pula adalah okey, ke history sedikit. Okey, projek Empat Tinggi sepanjang 5 tahun yang lepas. Okey, bermula daripada 2015 hingga 2021. Right, so
pada 2021 kita ada kenaikan. And then ini pula ada bilangan projek bertaraf antarabangsa, so lebih kurang. And then pada 2021 juga ada peningkatan walaupun dalam keadaan pandemik. And then bilangan grant JIM, so lebih kurang setiap tahun. Okay. 2020 kita penurunan, tapi dari 2021 kita ada peningkatan. And then ini pula adalah sumbangan aktiviti JIM, okay, pendapatan penjanaan, okay, masih tidak tercapai walaupun ada peningkatan dekat sini. Alright. Okay, so seperti yang saya maklumkan tadi bahawa kami telah berbincang, yang saya boleh katakan kat sini pelan tindakan yang dihasilkan di peringkat fakulti sebenarnya adalah datang daripada semua warga fakulti. So ianya adalah di bawah fakulti. Jadi pelan-pelan tindakan tersebut dapat kita kumpulkan kepada 3 kumpulan. Yang pertamanya adalah pembangunan kapasiti, yang ini melibatkan resources yang ada di fakulti, termasuklah kita punya kemudahan lab dan sebagainya. And then yang keduanya adalah promosi, yang mana ini melibatkan visibility, keterlihatan, kepakaran yang ada di fakulti untuk dibawa keluar. And then yang ketiganya adalah kerjasama strategik. Okay, ini adalah kita punya collaboration lah bersama dengan industri dan juga masyarakat. Okay, bagi yang pertama, pelan tindakan menambah bilangan staf akademik yang mempunyai kelayakan atau sijil profesional dalam bidang 4IR dan bidang berkaitan yang relevan dengan keperluan industri. OS1, OS2, OS3 ni adalah kita punya objektif strategik, dan sasarannya pada tahun 2025 kita boleh mencapai 10% lah, okay, daripada bilangan staf yang ada. Pelan tindakan yang keduanya adalah mempergiatkan aktiviti pemindahan ilmu berkaitan 4IR di kalangan staf akademik. Yang ini berkait dengan yang pertama tadi. Jadi sudah dapat sijil profesional, bolehlah kita pindahkan kepada staf yang lain. So pada tahun 2025 kita mengharapkan sasarannya adalah 100% staf. Okay. And then yang seterusnya meningkatkan bilangan staf menjalani sangkutan akademik. Kita ada 4 jabatan, jadi kita sasarkan 1 per jabatan. And then yang seterusnya meningkatkan bilangan staf akademik menyelia projek tahun akhir bersama-sama dengan industri. Okay. So yang ni kita sasarkan pada 2025. Turun-naik. Okay, pada tahun 2025, 80% projek bachelor adalah bersama dengan industri. Kita dah bermula daripada sekarang, memang ada beberapa projek yang dibuat bersama dengan industri, dan kita sasarkan harapnya pada tahun 2025, 80%, mungkin lebih daripada ini, ada kerjasama dengan industri. Seterusnya menghasilkan bahan rujukan projek JIM untuk staf berdasarkan projek contoh dan best practices. Okay, ini berdasarkan daripada pencapaian projek-projek yang lepas, so kita nak kongsi bersama dengan ahli-ahli yang lain supaya mungkin boleh dapat idea what to do. And then menaik taraf makmal-makmal bagi menempatkan teknologi 4IR dan yang terkini. So kita target pada 2025 ada 4 makmal untuk teknologi 4IR. Jadi memang kita dalam proses, so bajet pun tak seberapa, jadi kita buat perlahan-lahan lah. Okay, so ada makmal yang kita telah mulakan. Okay, yang seterusnya mengadakan bengkel penulisan geran pembangunan produk inovasi dan untuk industri dan geran pengembangan dan pemindahan ilmu secara berkala. So ini dalam kita membantu kita punya staff, okay, pensyarah, pegawai untuk penyediaan geran. Jadi harapnya selepas ini dapat meningkatkan kita punya bilangan geran industri. So 4 kali setahun akan diadakan. Dan seterusnya mengadakan bengkel bimbingan pembangunan kapasiti untuk aktiviti perundingan. Okay, so kat sini kita hendak memberi ilmu ataupun panduan kepada pegawai bagaimana nak melakukan aktiviti perundingan. So kita sasarkan dalam 10% staf yang akan terlibat dalam perundingan. Yang seterusnya menumbuhkan unit pembangunan aplikasi dan bertindak sebagai inkubator dengan tujuan mewujudkan syarikat startup hasil inovasi fakulti. So kita mengharapkan ada dapat menghasilkan 2 produk atau inovasi menjelang 2025.
Dan seterusnya mengadakan bengkel pembangunan bahan-bahan kursus pendek dalam bidang 4IR dan yang berkaitan relevan dengan industri dan juga komuniti. So kita sasarkan lebih kurang dalam 10 kursus pendek setahun yang ini kita sedang laksanakan sekarang ni, dan ada kursus yang telah pun dibangunkan, kita sedang finalize lah for this untuk run kursus tersebut pada tahun ini. Okay, seterusnya adalah bahagian promosi. Okay, kumpulan promosi. Okay, plan tindakan yang pertama adalah untuk menganjurkan persidangan, expo atau pameran atau mungkin hari terbuka bersama rakan industri dan komuniti. So ini adalah kita akan mengajak daripada industri untuk mungkin buka booth-nya di fakulti dan sebagainya. Kita sasarkan mungkin dalam bulan Ogos tahun ini untuk melaksanakannya. Seterusnya membangunkan portal inovasi yang dapat mempamerkan dan mempromosi inovasi dan kepakaran fakulti secara online. So ini kita nak buat bangunkan website kita lah. Okay, Disember 2022 patutnya yang settle. And then seterusnya menganjurkan seminar atau webinar secara berkala berdasarkan kepakaran staf dalam bidang 4IR dan yang berkaitan dengan industri. Minimumnya kita letak sasaran adalah 8 seminar ataupun webinar setahun kerana kita ada 4 department, tetapi mungkin biasanya memang lebih daripada yang ni lah. Okay. And then yang seterusnya menghasilkan bahan-bahan promosi dan penerbitan seperti coffee table book, magazine melalui penajaan daripada rakan industri dan juga pihak luar. Okay, sekarang kita lihat pada kelompok kumpulan yang ketiga iaitu kerjasama strategik. Okay, plan tindakan yang pertamanya adalah menyokong pembangunan hub teknologi sukan iGames. Okay, ini sebenarnya projek yang sedang berlangsung di mana kita projeknya adalah Profesor Datuk Dr. Syamala Subramaniam, dan ini adalah kerjasama bersama dengan Majlis Sukan Negara. Dan projek ini memang ongoing kerana yalah, kena update sistem dan sebagainya. Right? Jadi kita cuba menyokong untuk pembangunan hub teknologi sukan ini. And then seterusnya meningkat projek gym antarabangsa melalui kerjasama dengan NGO di dalam dan juga di luar negara. Okay, kita sasarkan pada 2023 kita ada satu projek gym antarabangsa bersama NGO. And then meningkatkan kerjasama bersama rakan industri antarabangsa. Kita sasarkan 4 projek gym setahun. And then seterusnya melantik seorang tokoh dari industri sebagai Profesor Adjunct untuk setiap jabatan bagi merancangkan aktiviti jaringan industri. So maksudnya by Disember 2023 kita mengharapkan sasarannya adalah 4 orang adjunct professor. At the moment kita baru ada CEO APTJ, so kita melihat yang ini pula lah pada adjunct professor. Seterusnya meningkatkan kerjasama dengan badan kerajaan dan NGO bagi tujuan mendapatkan geran pengembangan ataupun pemindahan ilmu komuniti. So kita ada 4 jabatan, maka satu jabatan mungkin dengan satu kementerian ataupun agensi. Mengenal pasti dan mempertingkatkan kerjasama dengan industri dan komuniti yang memfokuskan ekosistem pertanian dengan mengaplikasi kepakaran dalam bidang 4IR. So sasarannya setiap tahun kita ada 2 projek industri dan 2 projek komuniti. So ini pun memang sedang dilaksanakan sekarang ni. And then seterusnya menganjurkan fundraising bersama-sama rakan industri dan alumni bagi mendapatkan dana untuk tabung amanah gym. So yang ni mungkin akan dibuat bersekali dengan yang tadi kita cadangkan mengadakan expo hari terbuka Ogos 2022. Yang seterusnya mendapatkan penajaan untuk naik taraf makmal dan fasiliti atau bangunan dengan menjenamakannya mengikut penaja atau rakan industri. Jadi untuk kita mengharapkan nanti kita dengan industri tersebut kita boleh yang boleh sponsor our makmal, dan jadi kita boleh menamakan makmal tersebut dengan nama industri. So sasarannya by 2025 ada satu makmal. And then mendapatkan penajaan untuk projek bachelor pelajar dari industri. So yang ni yang tadilah sama juga dengan yang projek final year tadi bersama dengan industri. So sasarannya 10% projek bachelor tajaan daripada industri.
And then meningkatkan aktiviti perundingan oleh pakar dari fakulti. So kita sasarkan lebih kurang 10% staf terlibat dalam perundingan. Yang seterusnya adalah menganjurkan kursus-kursus pendek dalam bidang 4IR dan yang berkaitan untuk manfaat industri serta kerjasama latihan dengan industri. So ini yang sama yang tadi, yang mana kita sedang membangunkan modul-modul kursus-kursus yang di dalam bidang 4IR dan ada modul yang telah pun dibangunkan. Sasarannya kita boleh menyediakan 10 kursus pendek setahun. Dan yang terakhir, saya ini menganjurkan program bimbingan keusahawanan pelajar oleh industri atau alumni untuk kursus keusahawanan ICT. So, yang ini mungkin by Disember 2024. Okey, saya rasa itu sahaja daripada pelantikan daripada Fakulti Sains Komputer. Okay, terima kasih. Soal jawab lepas ni ke? Lepas ni, sebab dah habis semua. Terima kasih banyak Prof atas penerangan tu. Setiap sesi Viva kita bagi untuk maksimum 15 minit. Wah, bukan senang nak di-share untuk Viva untuk Prof dengan Timbalan Dekan ni. Okey. Untuk FBMK dah ready. Okey, kita just ready. Okey, kita jemput, silakan Timbalan Dekan daripada Fakulti Bahasa dan Bahasa Moden dan Komunikasi. Silakan. Kita akan limitkan setiap presentation tu dalam 15 minit. Kalau kurang daripada 15 minit lagi bagus. Kita dapat A+. Selepas tu kalau ada sesi soal jawab, seterusnya selepas tu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Profesor Dr. Hang Tuah, our TNCP, TCMP Jim. Tuan-puan semua ya. So pada petang ni saya akan bentangkan dulu apa yang saya telah bentangkan di fakulti pada mesyuarat 3 Mac yang lalu. Kejayaan-kejayaan, pencapaian-pencapaian yang telah
diperolehi oleh FBMK. Saya rasa saya skip lah geran penyelidikan, walaupun geran penyelidikan ni ada juga kaitan dengan jaringan industri dan masyarakat. Ya. Data yang saya bentangkan pada hari ini adalah pelaporan yang ada kait rapat dengan mesyuarat jawatankuasa jaringan industri pada 22 Februari yang lalu khas untuk FBMK. Alright, kalau tuan-puan tengok di sini, ya, alhamdulillah sebenarnya untuk KPI yang pertama, bilangan jaringan industri dan komuniti disasarkan pencapaian pada tahun 2021 adalah sebanyak 47. Okey. Disasarkan untuk jaringan industri dan kami mencapai sebanyak 69. Ya. Begitu juga dengan jaringan komuniti disasarkan 32, kami mencapai 38. Projek industri 5 bintang sasaran 1 capai 1, cumanya ya, kelompongan yang kami dapati di sini untuk projek komuniti 4 dan 5 bintang disasarkan 2, tapi pencapaian FBMK kosong. Okay. Manakala untuk KPI kedua, bilangan geran pendidikan dan pengembangan berkaitan JIM, untuk bilangan kontrak pendidikan industri dengan nilai minimum 10,000 disasarkan 5, capai 4. Okey. Untuk geran pendidikan pengembangan komuniti dengan nilai minimum 5,000 disasarkan 2, kami capai 3 daripada FBMK. Ya. So kalau tuan-puan lihat di situ, kelompongan di situ, kekurangan FBMK dari segi projek komuniti 4 dan 5 bintang serta geran dana bernilai RM10,000. Okay. Manakala untuk KPI ketiga, untuk bilangan program berkaitan dengan antarabangsa, disasarkan 4, kami capai 4. Kami itu refer kepada FBMK lah sebab saya orang Perak, kadang-kadang kami itu rujuk saya dan semua. Manakala untuk program antarabangsa bagi komuniti disasarkan 1, kami capai 1. Okey. Okey, walau bagaimanapun untuk KPI 4, impak penjanaan pendapatan disasarkan 4 juta tetapi FBMK capai 2.9 juta. Begitu juga dengan untuk tabung amanah untuk JIM disasarkan 50,000 pada tahun 2021 mencapai 27,000 sahaja. Okey. Begitu jugalah dengan PFA yang untuk pada tahun lepas FBMK mencapai projek-projek yang telah ditetapkan lah. Ya. Cuma isu dia sekarang sedikit berkaitan dengan bilangan industri berimpak berfokuskan ekosistem pertanian. Sebenarnya nak tanya juga sebenarnya yang berkaitan dengan ekosistem pertanian. Sebab saya mewakili pensyarah-pensyarah FBMK lah. Ya. Kami sebenarnya tak berapa clear tentang ekosistem pertanian itu. Walaupun dijelaskan ekosistem pertanian tidak semestinya kami menjadi petani. Ya. Mungkin kepakaran di Jabatan Komunikasi. Ya. Kami ada kemahiran untuk menceritakan bagaimana projek pertanian itu boleh dibuat untuk menjana pendapatan 10,000 katakan. So kemahiran komunikasi itu yang diberi. Cumanya pensyarah masih belum jelas tentang ekosistem pertanian ni. Jadi sebenarnya saya ambil kesempatan jugalah hari ni. Saya minta kalau dapat diperjelaskan lebih lanjut lah. Walaupun ada panduan tu tapi masih lagi tak berapa jelas. Okey. Begitu juga dengan PFA 3 untuk tabung amanah disasarkan 50, kita capai 27,000 sahaja. Okey, alright. Untuk CEO, alhamdulillah kami telah berjaya
mendapat persetujuan daripada Encik Namazi Haris. Okey, kami akan ABMK telah merancangkan aktiviti lah, insyaAllah kita akan bermula selepas hari raya. Cumanya kamilah sebenarnya yang menghantar surat, kepada Tuan Namazi atas permintaan daripada Tuan Namazi sendiri kerana kesibukan dia. Sebenarnya nak pergi, memang nak jemput sekali pihak TNCPI untuk pergi, tapi Encik Namazi yang tak benarkan kita hadir atas alasan kesibukan dan kerisauan beliau tentang COVID. Okey, itu saja daripada ABMK. Untuk plan strategi, kami masih lagi dalam proses perbincangan. Walaupun saya ada bawa, saya rasa saya tak sedap nak bincang di sini. Saya hanya ceritakan dulu pencapaian semasa 2021 kepada pihak Prof dan juga tuan-tuan semualah. Itu saja. Terima kasih. Masih banyak Dr. Akmal. Cemerlang. Saya dah letak kertas tu nak tulis 2 minit lagi tapi dah tak sempat. Tapi cemerlang. Orang Perak juga rupanya. Mujur tak cakap saya tu selalunya orang Perak kata awak. Mujur. Okey. Baik tuan-tuan dan puan. Terima kasih atas penerangan. Lupa pula ada online. Okey. Okey, jadi untuk seterusnya kita akan minta Fakulti Pengajian Pendidikan, tapi saya difahamkan mereka ada bersedia. Apa dia Dekan? Nak tanya Dekan. Dekan ada nak komen apa-apa ataupun beri penerangan? Silakan Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, yang saya hormati Profesor Tua TNC JIM kita, Profesor Datuk Muati, Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Profesor Madya Dr. Razali, Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, pegawai-pegawai utama JIM dan semua yang hadir daripada petang ini. Jadi saya minta maaf saya daripada rumah masih lagi dalam kuarantin, tapi kita cuba bentangkan sedikit apa yang telah kita rancang di peringkat Fakulti Pengajian Pendidikan. Dan dari segi secara keseluruhannya sebenarnya kita telah merancang aktiviti-aktiviti yang sepatutnya kita buat berdasarkan kepada data-data yang telah kita terima daripada pejabat TNC JIM sebelum ini. Dan beberapa perkara ni saya akan cuba selit-selitkan, tapi untuk penerangan saya serahkan kepada timbalan saya, Profesor Madya Dr. Siti Rabaah untuk menerangkan sedikit berkenaan dengan matlamat 3, jaringan industri dan juga komuniti untuk pelan strategik UPM di peringkat Fakulti Pengajian Pendidikan. Untuk menyimakkan masa, saya terus serahkan kepada Dr. Siti Rabaah sebab kita tak nak ambil masa yang lama. Boleh silakan saya rasa Dr. Siti Rabaah ada slide nak share ya untuk semua kita lihat bersamalah. Terima kasih. Silakan Dr. Siti Rabaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Terima kasih kepada Timbalan Datuk Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UPM, kepada Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan Profesor Madya Dr. Shoaib Asmirai, Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Mungkin saya nak share seperti bahasa moden pencapaian kita pada tahun 2021 dan kami akan bergerak daripada situlah, dan kami juga telah mengadakan siri workshop atau bengkel untuk membincangkan tentang plan strategik 2022 pada tahun inilah, dan masih belum cantik lagi untuk dibentangkan bersama, tapi saya di sini saya mungkin nak share sikit. Boleh saya share skrin ke? Ini adalah pencapaian kami pada tahun lepas. Tahun lepas 2021, dan saya juga ada beberapa yang kita tak capai, dan kita punya
masalah ataupun masalah kita adalah dari segi apabila PKP kami tidak boleh bertemu dan macam nak penulisan cara untuk melaporkan sebab kita memang ada projek. Saya juga pernah melaporkan dekat pejabat jaringan industri dan masyarakat bahawa kita memang ada projek nilai jaringan impak dan sebagainya, tapi kita masih gagal lagi untuk memenuhi keperluan untuk dinilai dari segi laporan. Jadi saya mungkin tahun ni kami akan mempertingkatkan lagi usaha kami, usaha daripada ahli fakulti untuk memenuhi KPI selain daripada itu untuk memajukan Universiti Putra seterusnya. So bagi pencapaian tahun 2021, bilangan jaringan industri dan komuniti memang capai dan melebihi lah. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui, Fakulti Pengajian Pendidikan memang ramai ataupun banyak aktiviti yang kami jalankan bersama dengan kami punya klien, terutamanya pihak sekolah dan industri. Yang seterusnya adalah laporan jaringan berimpak. Yang ni yang saya katakan pada tahun lepas memang kami ada menghantar rancangan kami ataupun projek yang sedang berjalan, tapi kami gagal untuk melaporkan mengikut seperti penilaian yang dikendaki oleh jaringan industri. Ini kami akan memperkemaskan lagi. Laporan geran pendidikan dan pengembangan, sasaran kita 7, kita capai 4 dan mungkin dengan lebih masa pada tahun-tahun yang akan datang ni, kita PKP dah kurang ni, kita mungkin boleh melipat gandakan usaha lah untuk pencapaian kami. Seterusnya laporan pelibatan staf, yang ini memang almost setiap tahun kami memang melebihi lah, dan kita Fakulti Pengajian Pendidikan memang diperlukan di luar sana. Seterusnya laporan projek berfokus pertanian. Untuk tahun 2022 kami dah kenal pasti projek yang boleh kami ketengahkan untuk jaringan industri bagi pertanian, projek pertanian. Selain daripada kami akan menganjurkan seminar dan juga conference. Kemudian laporan program jaringan industri peringkat antarabangsa. Kita sasaran 8 tapi kita capai 5 dan ada banyak MOU dan MOA yang ditandatangani oleh fakulti kami, tetapi itulah kekangan daripada PKP ni, kita kekangan dia dari segi staf kita di fakulti dan juga pihak opposite kita lah untuk buat peringkat antarabangsa. Seterusnya laporan penjanaan pendapatan. Kita sasaran kita 3 juta dan kita capai sasaran 3 juta termasuk in-kind. Dan tabung amanah jaringan industri ni insyaAllah tahun 2022 seperti kami laporkan atau projek yang kami cadangkan dengan jaringan industri, kita tahun ni akan kita jadikan dia realiti lah. Jadi itu saya nak share dan kami sedang Prof. Tua, kami sedang mengemas kini kami punya plan strategik, masih lagi ongoing. Kebetulan bukan salah dekan lah, tapi dekan cuti lama ni, dia kena karantin. Jadi saya harap nanti kami akan bersedia untuk melaporkan dalam masa, mungkin dalam masa 2 minggu lagi kami akan hantar yang penuh. Saya rasa itu je saya punya presentation hari ini. Tuan Dekan, kalau ada apa-apa lagi? Ya, saya just nak highlight beberapa perkara yang berkaitan dengan jaringan ni yang kita akan masukkan. Di antaranya kita dah ada Profesor Ejang, Profesor Datuk Rashid, dan kita ada kerjasama dengan UNESCO, UNESCO ICE daripada China, yang melibatkan smart classroom dan sebagainya, yang I think kalau dari segi in-kind, the value reach up to 500,000 yang tu. Dan kemudian kita ada juga dengan Pekeso yang sedang kita jalankan dan akan dimasukkan juga dalam kita punya perancangan. Dan kita juga ada projek komuniti yang sedang dilaksanakan juga di Sabah, dan itu kita akan masukkan juga. Jadi ada beberapa lagi yang kita sedang usahakan untuk dimasukkan dalam bagi mengisi matlamat 3 jaringan industri dan ke komuniti. Jadi saya rasa itu saja daripada Fakulti Pengajian Pendidikan. Prof, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Dr. Shoaib dan juga Dr. Siti Raba'ah. Walaupun jauh tapi kita rasa dekat di hati. Okay. Alright. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi semua. Maka selesailah sudah kita punya roadshow pada hari ini. Tapi sebelum tu mungkin kita nak buka ada apa-apa soalan daripada the floor. Kalau ada soalan kepada tim daripada gym. Silakan kalau ada soalan. Prof. Okay. Saya mulakan dengan tadi kalau saya keluar sikit tadi daripada FSTTM tadi. Saya nak tanya sikit berkaitan dengan bila kata plan tindakan tadi. Macam bila you buat satu plan tindakan tadi, saya tengok ada yang setengah plan tindakan tu it's very general punya plan tindakan. Macam mana you nak achieve that? Dan kena pasti tak? Contohnya macam katakan, tak ingatlah tadi if you can look dekat slide lah, tapi ada setengah-setengah tindakan tu saya rasa macam dia kena perlukan penerangan lebih lanjut lagi. Macam mana nak buat? Macam mana nak capai that things yang you nak buat? So dah kena pasti tak kaedah macam mana you nak capai. Kalau you ada satu plan strategi, okay, ni plan strategi you, tapi nak capai tu macam mana? Apa you punya step-step untuk nak capai the plan strategi? Itu I think yang soalan daripada saya lah, yang saya nampak. Yang satu. Keduanya macam katakan latihan industri tadi, nampak that one, yang lain-lain tu dia dah bagi tau, dia dah bagi macam if I can look the slide itu lah. Tapi kalau tengok macam kata, okay, ada yang beritahu 2025 nak cover 10%. And then ada yang tu cakap 2025. Tapi contohnya macam latihan industri tadi, attachment tadi satu pejabatan. Tapi that one tak ada timeline. So is there anything yang mana ada setengah hari ada timeline, setengah hari tak ada timeline. So macam mana tu Prof? Di mana dia kan nak jawab? Untuk yang pertama tu macam mana nak achieve for the dia punya word memang general. Di mana dia kan? Okey, terima kasih. Masa kita bangunkan hari itu ada banyak lagi aspek-aspek yang kita tak dapat nak perincikan. Jadi sekarang ni metodnya kita bawa balik dalam fakulti kita ada unit jaringan industri dan masyarakat, dan kita ada juga dan diwakili jabatan, dan juga kita ada yang baru unit inovasi. Di sini kita akan perincikan lah. Kita dah ada sasaran, kita dah letak kat situ. Jadi kaedah-kaedah tu mungkin akan ada yang lebih terperinci. Contoh tadi macam saya rasa sangkutan industri kot yang kita letak 4 tadi. Pada masa tu expectationnya sebab susah nak buat sangkutan industri. Yang saya faham kita pernah cuba dulu ada masalah, pendaftar tak bagi kan. Tapi tadi kata dah dipermudahkan. Jadi mungkin tak tahulah sama ada kita nak revise sasaran ke tidak. Tapi asalnya memang kita cuba capai something. Tak berani nak ambitious sebab sebelum ni memang ada problem. Jadi sekarang ni dah nampak ni. Jadi kalau yang lain-lain tu memang nampak ada certain tu memang very spesifik, ada certain tu agak general. Sebab masa kita bangunkan juga masih adalah aspek-aspek yang kita tak boleh nak finalize. Tapi sekarang ni unit-unit ni dan ketua jabatan dan juga pengurusan lah akan cuba approach. Kita dah ada sasaran, kita ada masa. Sekarang ni lah kita detail out macam mana nak capai. Dengan fakulti mungkin lepas ni kita dah ada lah maklumat tu. Mungkin kita akan approach Sernet atau UTTC dan tengok yang mana satu yang kita boleh collaborate. Banyak juga yang kita dapat daripada UTTC dan Sernet kan. Jadi cumanya kadang-kadang tu bila kita di peringkat bawahan tu kan nak translate kepada action plan tu kadang-kadang tu adalah pick up kat mana-mana lah.
Terima kasih Dr. atas penerangan. So kita ada satu soalan daripada Prof. Lu. Silakan. Saya cuma ada tadi bila Dr. Razali bentangkan berkenaan dengan grant gym tu, di mana menarik perhatian saya lah, macam mana anda nak melibatkan 4IR tu dengan komuniti seperti soalan yang ditanya oleh Prof. Sam tadi. Kita nak kalau boleh kita nak aktiviti yang lebih spesifik. Sebenarnya saya nampak ramai kepakaran di sains komputer ni. Contoh dia, anda boleh terlibat contoh mengeluarkan satu app di mana membantu petani ataupun peternak. Contoh dari segi feed formulation. Contoh bawah ni kan rakan sekerja anda di mana terlibat dengan farm track. Itu sebabnya itu pun salah satu daripadanya. Sebenarnya penggunaan dia banyak. Itu sebabnya kemungkinan boleh menghala ke arah tu. Itu cuma cadangan lah. Terima kasih tiga fakulti tadi present. Syabas. FBNK very clear, pandai dia tunjuk kejayaan dia. Lepas tu kita tak nak tanya benda lain lah. Yang fakulti pendidikan tadi saya terlepas, tapi saya tahu the record yang kita tengok pun quite good. So lepas tu kita lupa nak tanya what's moving forward ni nanti. Kita faham that's the trick. FBMK KTM ni dia tunjuk apa dia nak buat, dia jujur. Udah. Kena tanyalah kan. Okey, tak apa. Cuma kita kat sini bukan nak scrutinize each one. Kita nak bantu ya. Let's make it clear. Fungsi saya kat sini is actually to help all the different faculty. Ke semua fakulti yang ada lah. Kalau kata fakulti menghadapi masalah, come to us. Kalau kata tak boleh datang, call us, we will come to you. Tadi kalau Dr. Akmal tadi kata ramai rakan-rakan Prof Muati tak faham. Sepatutnya bukan sekarang lah beritahu kata tak faham. Last year dan dah maklumkan, dan kita akan bagi special penerangan kepada fakulti. So we are here to assist, bukan, let's be clear about the function. Kita tanpa tuan-tuan dan puan-puan di fakulti, our office is nothing. So I make it clear to my staff, kata kita, we are support unit. Jadi kita nak supaya kita semua bekerjasama. In terms of tadi yang dibangkitkan oleh contohnya Fakulti Sains Komputer kan, kalau kata nak buat macam mana kita nak bantu masyarakat di luar. The idea of kata kita ada apps, terlalu banyak apps sebenarnya. Sekarang ni sama ada whether the apps will then penetrate the market. Itu akan menjadi challenge yang kedua kan. So kita ada develop apps, but then if the apps are not able to penetrate the market pun, dia akan die out macam tu je. Okay. Kita ni macam-macam apps yang kita tak pernah dengar pun ada. So yang stand out, Lazada dengan Shopee lah currently. But that's why they spend millions on advertising kan. So if we were to reinvent the wheel, kita will have a problem. So what we could have done, contohnya, macam mana kita ride on that success, menggunakan platform diorang, tapi kita coach kita punya masyarakat luar bandar yang ada produk-produk hiliran ni, kerepek and all this, which are not. Dia punya, saya selalu bagi contoh, dia katakan makcik yang jual nasi lemak, pagi-pagi, dia punya catchment area dia is actually those who are passing through that route. Kawasan setempat dia dengan yang passing through that route. Just imagine that by having market that
that certain place, they expand. Ini yang Grab Food, Food Panda semua ni buat kan. So similarly kalau kita punya produk kerepek lah, produk ikan masin lah, belacan Bintulu lah, whatever, all this gula kabung Negeri Sembilan lah, Pekan Rabu punya produk. Kita ada team kita, because kita ada pelajar yang bila dia cuti dia balik kampung dia kan. Kampung dia satu Malaysia dah. Ni baru saya tahu Dr. Kemawan Perak kan. Contoh kan. So kita balik kampung. So we should use these students untuk capture information tu. Siapa yang kita nak identify. Saya tahu ada grup di Perak yang dia jual dodol tu kan. Dodol opah yang tu. Sebelum PKP, her catchment area dia kawasan kampung tu je lah. During PKP, there's satu orang ni, dia tolong makcik ni market dia dalam Shopee online. Dia tak menang tangan makcik ni. You know, so bila kita kata if we do this to specific orang yang meniaga ni, kita macam mana kita nak quantify? So kata makcik ni sebelum ni income dia 2,000 sebulan, now become 10,000 sebulan. So kita calculate lah setahun lah. Setahun kita bagi value to that makcik is 8,000 kali 12. 96,000. So that is the thing yang kita nak. And this is the things that you can claim as your impact kepada that community tu. Pada makcik tu seorang je. Belum yang lain. So who do we use? Kita use pelajar kita lah. Similarly kalau kata fakulti bahasa dia lagi banyak sebenarnya. Saya kalau boleh saya nak minta cikgu bahasa ni buat tuition sebenarnya. Nah, contohlah. Short courses yang I don't know. I mean kita ada masalah bahasa rojak, saya pun salah satulah masalah bahasa rojak ni, tapi malulah bila duduk dengan Datuk Muati kan. Kita bahasa kita campur-campur but itulah. Tapi sebenarnya realiti yang ada is kita tak, penyampaian kita kepada masyarakat tu kita tak tap. Kalau kita boleh kata sebab ada ekosistem pertanian tadi. So kita boleh cakap kepada anak petani, anak nelayan kan. So, kalau fakulti FBMK ke yang ada isu pasal bantut tu, kanak-kanak bantut tu. Fakulti pendidikan yes. Fakulti pendidikan dia ada projek anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ni bantut daripada Putrajaya. Duduk Putrajaya ni tak cukup makan. Tak cukup makan. Bantut sebab siang mak ayah dia kerja, dia makan biskut je tengah hari. So the stunting growth. Benda-benda ni pendidikan is one of the thing yang kita perlu bagilah kesedaran. So these are actual engagement kita dengan pihak community. Of course, nanti kita tanya, apa value kita bagikan? So value yang kita bagi ni, kita equate lah. Kalau kita bagi training ni pada orang luar, if we were to charge them professional fee, what would be the cost? Itu yang work out dengan UCTC. Kita nak so that the work that we do, there's a value to, the value is a tangible value yang kita nak. Kita boleh proudly at the end of the year, kita bagi tahu pada kementerian, this is what we are giving back to the society. Itu yang kita nak cerita sebenarnya. Society tu nak dapat apa. Industri, of course, industri dia boleh tunjuk cost saving dia, dia punya profit dia, efficiency dia meningkat. So everything can equate into dollar and cent. So untuk masyarakat ni, we have to work out apa yang value kita nak tengok. So this I think, kesihatan tu, that means it's something yang penting kan. So semua ni kalau tak clear, UCTC will there to help, untuk bantu. Kalau untuk yang spesifik untuk ekosistem pertanian, a lot of things can be done. Yes, silakan. Ya Yong. Orang Perak, Yong lah Yong. Okay. Okay. Ya, itu sebab apabila kita buat the plan, the program tu, our team from UCTC will help. So
consult dengan kita. Kita bagi tahu what will be the measurement tools yang kita nak. Okay. Sebelum ni kita buat aja, lepas tu hujung tahun bila kita report tu kita kata sudah. Dia nak tengok benda lain, kita tak boleh nak quantify. So daripada awal we plan on that. Yes. Assalamualaikum, Prof. Saya Dr. Azura daripada Jabatan Komunikasi. Soalan saya samalah. Sebenarnya soalan tu datang kepada saya. Itu saya dah tanya TDPG dan tak dapat jawapan sebab saya nak tahu macam mana nak dokumenkan bukti-bukti yang diminta oleh pihak UCPC dan juga TNC JIM lah. Contohnya macam nak macam-macam kan, kita kena provide macam-macam dokumen untuk upload dalam tu dan then rejected by Prof. Noh kan. So sorry. So jadi frustrated. Sebenarnya kita buat bukti bergambar ada, tapi asyik dia kata asyik masuk gambar je, tidak boleh diguna pakai. Jadi apa lagi bukti yang diperlukan? Jadi kalau boleh, kalau nak bantu kami ni pengurusan dan juga pensyarah pun bawah kat pengurusan juga kan. Jadi mungkin boleh disenaraikan apakah dokumen yang diperlukan secara terang mula-mula tu pada awal, jangan di akhir tu baru nak minta kan. So bila kita hantar yang ni dia reject, kita hantar dia reject. So awal-awal tu lagi dia terangkan apa dokumen yang kita perlu bagi. Okey, itu satu. Okey, dua soalan Viva, sorry kau. Okey, yang kedua, contoh tadi apa beza dengan pembuktian kepada projek yang ada kaitan dengan pertanian. Contohnya macam saya, bidang saya advertising. Saya buat program komunikasi pemasaran bersepadu. Pernah saya buat kepada dua Homestay Owners Association dan juga Infra. So saya dapat dua. Projek tu jadi 4 untuk komuniti. Tapi bukti-bukti tu saya masukkanlah. Cumanya impact tu macam mana? Sebab mereka rasa positif. Kemudian yang pertanian ni macam mana nak buktikan itu adalah untuk pertanian. Okey. Ke sini lah sangat. Tak apa. Okey. Kita berbalik kepada faktor yang paling utama. Setiap tahun, tadi saya kata setiap tahun pihak media, kerajaan ke, pembangkang ke akan kata apa fungsi kita kan? Apa kita buat kan? So sekarang ni kita kata kita buat macam-macam. Dia pula tak percaya kan? Dia kata ya ke you buat? So kita kena buktikan lah. So antara benda yang kalau kata tadi homestay tu dia kata dia bagi impact yang positif kepada bisnes dia. So kita minta dia write in dan dia bagi tahu what would be dia punya output setahun tu, what was dia punya sales performance ke, meningkat berapa persen ke. Kalau boleh in monetary value lagi baguslah. Yang itu yang kita nak capture. Sebab apabila kita berkata kepada media atau kita berkata kita justify we have to justify our existence. Kita punya keadaan kita ada di sini ni sebab kita dapat duit government lah. So macam mana kita nak justify that? Kita kata look, these are the testimony diorang lah. Apa projek yang kita buat, kita kata total value all the 300-400 different project ni katakan 200 juta. So that is yang kita bagi balik kepada industri. Macam mana kita dapat this 200 million? So homestay ni dia kata sales dia increase by 30%. Kita risik lah what is 30% to you? What would be the total value for the year kan? So kita dapat that. So orang ni perniagaan ni, if you advertise, tolong dia advertise dia punya produk and then dia boleh bagi tahu apa impact dia. So kita nak itu. Yang itu daripada people yang kita engage tu, community tu ke, people yang kita engage tu. Kalau kata community yang dia bercucuk tanam, dia kata okay, because of Fakulti Pertanian dah ajar dan apa semua, you know, my household expenditure on beli sayur and so on, per house, jimat RM20 sebulan. Satu rumah, kalau kata ada 10, 200, dan setahun. So these are things yang kita nak, it has to be equate lah. So they have to declare that to us. So bila kita declare kat luar, kalau orang tak percaya, ini dia orang yang declare.
kita collect the declaration from the people who we engage with. Kita pergi engage dengan dia, kita bantu, dia bagi tahu kita. So suddenly kalau you tak percaya data kita ni, tanyalah orang tu. Kalau orang tu dia yang false declaration, dia punya part lah. Selalu siapa tak percaya? UPM? Okay, saya tak faham lah kenapa UPM tak percaya lah. Kan? We also have the issue because kita selalu react small. Kalau no, every system is bound. Siapa nak abuse will abuse the system, whichever way lah. Kan? Bank yang kebal pun orang nak rompak. Ni lagi kan sistem manusia macam ni kan. So at the end of the day saya selalu cakap kat saya punya staff kata, it's all down to kita punya prinsip lah. If you purely you want to justify you meet your KPI by buat false declaration, I cannot help that. Saya tak boleh, I'm not going to policing that, kan? Tapi kita boleh bila fakulti sebab benda ni akan dilihat di bahagian TD di fakulti kan. So you yourself will know. Tiba-tiba kawan ni jual kerepek, dia kata dia declare dia untung 1 juta setahun. Kita question lah, benda macam tu kita mungkin betul kan ni, kita pergi tengok makcik tu pakai basikal buruk lagi kan. So these are the things yang kalau kita punya colleagues is doing false declaration, sedih lah bagi kita sebab at the end of the day kita ni bertanggungjawab, kita ni dibayar gaji ni untuk bagi anak isteri, suami, keluarga makan kan. So there are people who doing that, kita kena monitor yang itulah. So selain daripada tu, we should trust our staff. Kalau tidak, semua kita bergerak ni kita tak percaya orang. So are we moving that way? Are we moving towards everything we want to monitor sebab kita tak percaya? Or we have to monitor because we trust and we believe in our staff. Saya suka this one. Kalau tidak, kita tak tidur malam lah fikir semua nak tipu kita. Yeah, well, the measurement, as I said, if you're not clear, UCTC will help. Okay? So there are certain guide macam mana kita nak buat. Dah ada dia punya template. So that is why, sebab itu selalunya proposal untuk community work will have to go through untuk disemak so that it is clear. Selalunya apa buatnya, buat dulu tak ni, lepas tu tak clear. Lepas tu bila kita minta benda-benda dah dia jadi kita buat, tapi kadang-kadang kita buat benda yang not necessarily the target point lah, kecuali the recipient tu kata okay memang we are happy with what you given to us, saya punya business meningkat lah 3 kali ganda. So daripada 50,000 now is 150,000 per year punya industri. Siapa tak nak? So we want that from the industry. We want that from the community. Itu salah satu measurement lah. Other measurement is training yang kita bagi. So sometimes this training yang kita bagi, bila dia dah successful, dia start training other community. Other community is looking at them. So kita tengok tu, dan kita evaluate what is that value. Okay? Saya punya konsep, we should trust our staff. Ya, silakan Dr. Omrah. Bonjour, monsieur. Dia cakap French susah saya. Terima kasih pengerusi, terima kasih yang bahagia Prof. Tuah dan kepada semua ahli yang hadir pada mesyuarat kita pada hari ini atau bengkel. Saya ada satu pertanyaan lah untuk meningkatkan lagi lah jaringan yang telah sedia sebenarnya. Cuma di Jabatan Bahasa Asing sebab saya ada 4 program sebenarnya. Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Perancis dan Bahasa Jerman. Jadi kalau dari segi penjanaan pendapatan, memang kita boleh merancang untuk membuat kursus-kursus yang tertentulah kepada pihak luar. Cuma sebab jabatan ini kita menganjurkan program. Manakala owner bagi kursus-kursus yang bentuk kemahiran itu dia di bawah KAP, ada entiti yang berbeza, boleh atau tidak pensyarah yang ada program ini bukan mengajar kursus kemahiran tapi berkemahiran, berkepakaran
dalam bidang bahasa-bahasa tertentu, menganjurkan program yang boleh memberi impak selain pada knowledge, iaitu impak dari segi in-kind ataupun pendapatan lah. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan kita ada kepakaran dan seluruh Malaysia pun tahu ya, penceramah-penceramah terkenal kita lah dari segi memberi pengetahuan maklumat dan mengubah masyarakat. Jadi itu satu impak yang besar lah kepada komuniti dan negara sekalipun. Cuma dari segi pelaporan, pelaporan aktiviti, tak kiralah pensyarah itu dalam bentuk agama ataupun bidang kebajikan masing-masing, cuma kadang-kala mereka ada engagement sebab kadangnya setiap minggu di tempat yang sama atau beza tempat. Ya. Jadi kita nak menjadikan itu satu bentuk komitmen yang boleh sebagai ada dah guideline. Kalau ceramah dari segi penilaian dia kepada masyarakat itu ada dia punya jenis dan borang. Katakan kita menyediakan borang format sebab kita nak skor bintang tu sampai 5. Kalau ikutkan 2, 3 tu dah normal penglibatan. Jadi yang 4, 5 tu, sebab impak tu besar sebenarnya. Sebab dia bukan sebulan, 2 bulan, kadang bertahun. Jadi senario itu yang kita rasa rugilah. Kita buat kerja tapi tidak dimasukkan mana-mana elemen untuk menaikkan KPI lah. Terima kasih Prof. Yang ni Prof Loh boleh bertolong nanti. Cuma yang first one tu, kalau kata bahasa asing nak buat penjanaan, tak ada siapa nak halang. Silakan. Sebab kalau kata kau buat, kalau kau tak buat, jangan tunggu orang lain. Kita buat dulu. Kan ada pepatah, saya ingat saya gunakan perkataan ni tadi. Minta maaf lebih senang daripada minta izin. Buat je lah dulu. Kan? As long as benefiting the university, silakan. Jangan tunggu sebab orang lain diberi katakan kebenaran untuk buat tu, tapi kalau tak buat, kenapa tak buat? Actually sebenarnya saya pernah jumpa Kop sebelum ni masa Datuk Muati was the pengarah. Saya kata, dia ada program bahasa Inggeris dia. Sedangkan kenapa kita tak kenapa kau tak buat weekend classes ke, evening classes ke, English classes ke for budak sekolah yang SPM, yang nak masuk ambil SPM ni kan, intensif ke, atau SPM mungkin terlalu lambat, mungkin form 4, form 5. So this is where parents willing to pay, saya nak belajar bahasa Inggeris ni dekat mana? UPM ni offer this khusus untuk budak form 4, form 5. Contohnya. Kita tak pernah lihat benda ni. Kenapa saya tahu ada isu? Because why am I putting a lot of effort in this and yet my efforts are not being recognized? That will be number one issue lah. Kalau saya tak buat pun saya dapat gaji saya. So kita seriously, management sekarang seriously is looking into different model of how kita nak bagi pengiktirafan kepada staff kita. Because we can, as I said, kalau kita duduk diam sekarang kita buat kerja dekat lab, in 2-3 years time we have no lab to work on, to work in lah. Tak ada, kita tak akan ada lab. Sebab apa? Kita tak boleh nak maintain pun lab tu, sebab kita tak ada duit isu tu. Prof, yang nombor 2 Prof jawab lah. Untuk soalan yang kedua tu, yang untuk mencapai impak bintang 4, 5 tu, sebenarnya kita bukan hanya setakat memberi ceramah saja, tetapi apa yang kita nak ubah komuniti tersebut dari segi PSKA. Kerana bila anda memberi ceramah, itu adalah pemindahan ilmu saja. Tapi kita tak tahu sama ada diubah ataupun tidak. Itu sebabnya kita kena mengukur, iaitu dari segi kemahiran dia, lepas tu dari segi aspirasi dia, sama ada dia mengamalkan ataupun tidak. Lepas tu bila sampai bila dia berubah, dia akan mencapai bintang keempat. Bila mencapai keempat tu, kita akan mengukur lagi. Itu sebabnya dokumen tu saya akan menjawab sama-sama. Yang dokumen tu penting. Macam mana awak nak membuktikan bahawa dia berubah? Itu sebabnya kita terpaksa turun ke padang. Sebenarnya benda-benda ni bukan hanya untuk
pihak UPM. Kerana kita sedang membantu, kita selalu membantu. Tujuan kita disebabkan apa? Pihak kerajaan. Kerana pihak kerajaan, baru-baru ni contoh dia, bila kita pergi ke Bera untuk menjalankan apa? Klinik pertanian, pihak pejabat apa? PM, dia tanya satu soalan pejabat apa? Parlimen. Dia tanya satu soalan. Adakah pemantauan tu akan dilakukan bila awak telah melakukan klinik pertanian? Kita kata ya. Apa jenis pemantauan tu? Dia tanya lagi. Itu sebabnya kita terangkan, kita akan memastikan komuniti itu berubah. Berubah dari segi satu, taraf hidup dia. Di mana dia akan cuba meningkatkan lagi tangga gaji dia kalau boleh. Taraf hidup dia. And then bila bintang kelima, dia dah bertikari. Tetapi kami berharap yang komuniti ini, dia akan mengajar komuniti yang lain supaya dia menjadi satu teladan kepada komuniti yang lain. Bahawa kita nampak, itu sebabnya benda-benda macam ni kita kena dokumentkan, kita kena buktikan. Macam mana kita nak buktikan? Itu sebabnya kita akan menggunakan banyak cara. Contoh dia macam bila kita mengadakan satu webinar, pada akhir webinar tu saya amat berharap rakan-rakan di sini kalau boleh selepas tu awak mengatakan bahawa kita ada e-sijil. Minta dia isikan semua questionnaire tu. Kita dah ada satu standard format. Lepas tu bila habis dia submit, dia akan terus mendapatkan e-sijil tersebut. Itu ialah cuma bintang ketiga saja. Itu sebabnya keempat, kelima. Lepas tu anda kena memilih komuniti mana satu yang anda nak nak tackle, kena turun ke padang. Itu sebabnya saya amat berharaplah kita bukannya touch and go. Kerana saya baru-baru ni saya pernah pergi ke Pulau Tuba di mana mereka mendapat sebanyak 150,000 ringgit Malaysia. Ada 9 projek daripada 12 projek tu gagal. Semua barang-barang yang telah dibuat tu ditinggalkan. Disebabkan Pulau Langkawi dah buka. Lepas tu semua komuniti ni dia lebih rela untuk kerja di Pulau Langkawi. Kerja sebagai staff hotel. Di mana gaji dia lagi lumayan. Itu sebabnya benda ni berlaku. Itu sebabnya kami tak nak membazir duit tersebut. Itu sebabnya kami amat berharap supaya ada pemantauan. Bila kami pergi ke sana, memang sayang, sakit hati. Contoh dia cuma tinggal rangka. Contoh untuk cendawan. Rangka je, tak ada cendawan. Hidroponik pula yang tangki yang kecil tu kering air dia. Macam mana tu? Macam mana kita nak menjawab masyarakat yang lain? Itu sebabnya ini apa yang sebenarnya berlaku. Kami berharap rakan-rakan di sini menggunakan peluang ni, menggunakan peruntukan tu pergi lebih kuat lagi. Kalau anda tak dapat pergi, telefon saja. Sebenarnya contoh dia baru-baru ni yang di sekitar Selangor kan, banjir kan. Kita pun menjalankan putrapil untuk ternakan ayam. Dan ada setengah-setengah penternak tu mengalami masalah yang besar di mana semua ayam dia mati disebabkan ditenggelami oleh air. Dan lepas tu apa yang kita boleh buat UPM? Kami terpaksa memindahkan ilmu. Tetapi dengan praktikal kami pun bawa disinfektan, ubat menyah kuman kepada dia, lepas tu minta dia bersihkan reban ayam dia. Mulakan sekali lagi. Dia memang rasa sedap hati. Dan dia mempunyai kepercayaan kepada UPM. Nampaknya UPM ni prihatin. Itu sebabnya saya berharap kita guna cara macam tu untuk melaksanakan aktiviti komuniti ni. Sebenarnya untuk advertising kan, kita bukan hanya mengajar komuniti saja. Tetapi kita bawa produk tu, tunjuk kalau komuniti tu okey,
tunjuk apakah kelemahan dia. Macam mana nak menarik supaya advertisement dia lebih menarik supaya dapat menawar hati pembeli. Itulah cara-cara dia. Maaf. Kena hands on. Lepas tu minta community tu hasilkan yang label tu ataupun advertisement tu supaya awak dapat komen. Saya berharap saya menjawab soalan. Saya share sikit yang tu. Sebab itu kita sebenarnya untuk engagement dengan community ni, kita tak minta banyak, kita minta satu lecturer jaga satu program at least for until 5 years pun. But there's a progression of work on a yearly basis lah. So kita tak perlu sibuk buat itu, buat ini. We are not looking at quantity per se, but by individual kita ada satu projek kita yang kita coach. Sebab the impact may take quite some time. Itu sebenarnya. Berbalik pada Dr. Umrah tadi, kalau kata ceramah je itulah, kita tak tengok the level 1 mana kita bagi tu. Kita tengok apa hasil dia. Kita kan tiap-tiap minggu dengar khutbah Jumaat. Macam tu kan? Jadi kita nak perubahan yang berlaku kat kita tu. Yang itu yang kita nak nilai. Kalau kata kita orang tu bagi talk dan ceramah and then we know hasil dia apa, kita boleh nampak dan kita highlightkan yang itu. It's outcome based lah kan. Kita nak hasil itu. It's no longer about apa yang kita bagi. Kalau kita, sekarang ni kebanyakan di kebanyakan kementerian itulah berlaku, kata kita train 2,000 agropreneur. Dia tak tanya, kita tanya dia berapa ramai yang jadi agropreneur. Dia tak boleh jawab. Kita dah train 2,000. Saya kata saya tak nak tahu 2,000 ni. Saya nak tahu daripada 2,000 ni berapa orang yang dah jadi jutawan pertanian. Tak boleh jawab. Tapi dengan kita dia suruh sibuk-sibuk tracer, studies and so on. Itulah antara benda lah. Terima kasih. Terima kasih. Memenangkan masa pun dah hampir tamat. Sebenarnya dah tamat dah. Kita target 4:30 kan. Untuk menyejukkan suasana hujan dekat luar tu. Dah. Okey, saya suka macam Prof Loh cakap tadi apa? Rangka dengan cendawan. At least ada cendawan, bro. Tak ada rangka tu bercendawan. Okey. Prof Toh, saya minta maaf. Better daripada minta izin. Kan? So, saya minta maaf, saya nak cakap sikit. Sikit je. Untuk nak penutup dia. Macam yang siapa tadi, Dr. Azura cakap tadi. Masa ada satu projek, saya pernah experience satu projek tu. Mereka memohon untuk satu projek, tapi projek tu sangat ringkas dan selalu saya bagi contoh ni apabila rakan-rakan akademia mohon untuk grant community. Satu projek tu sangat mudah, dia kata berkenaan juga dengan homestay tadi. Dia nak jimatkan kos air, bil air dia sangat tinggi sebab ada banyak pintu. Jadi dia bekerjasama dengan salah satu universiti, bukan UPM, tapi dia buat pasal rainwater harvesting. Dia just tak ada air hujan tu dan gunakan air tu untuk cuci di homestay tu dan impact dia very impactful. Dan yang mana bil air dia tu jimat sampai dekat 60%. So jadi itu saya suka sharekan benda yang contoh yang sangat mudah dan senang kita nak faham. Kita nak hadam senang kan. Dan dengan sama juga saya dengar baru-baru ni rakan komuniti tu pula mereka dah mengajar pula komuniti yang lain. So menggunakan teknik-teknik yang kita dah amal jariah kan tu. Amal jariah yang kita dah bagi kepada komuniti tu dan lepas tu disambung sampaikan saya bila ikut sunnah. Okey. Maknanya bukti sekarang yang contoh yang Cik Rudi bagi tadi, satu ialah bil resit tu kan, resit api, bil air, bil api tu. Yang kedua ialah dia mengajar. Apa bukti? Soalan saya sebenarnya, apakah documentation yang you all nak? So itu kalau untuk projek yang macam tu. Kalau projek kita orang tak ada bil api, bil apa nak tunjuk? Itu my question sebenarnya.
So hopefully ada macam guideline for us, what documentation for us to provide to UCTC. Okay? Terima kasih. Sebenarnya dia tak ada guideline yang tetap. Makna ikut fakulti, ikut disiplin masing-masing lah. Kalau kita nak menjawab pada bukti tadi tu. Bukti macam ni, contoh macam yang Prof Tuah cakap tadi lah. Kan boleh bagi tahu macam contoh dalam bentuk dia tulis kepada kita. Itu boleh dijadikan sebagai bukti kan Prof Tuah kan. Macam tu saja. Tak semestinya bil air tu. Bil air tu kawan tu lah. Yang ni macam kita mungkin benda lain. Mungkin bahasa lain, sains komputer lain, pendidikan dengan cara lain. Okay. Prof. Okay. Kita yang industri punya kita ada borang yang kita bagi kepada TD. TD maknanya you masukkan dokumen tu kepada TD, TD akan semak, TD akan verify. So bagi kita macam tu juga. Maknanya kalau dokumen tu ada yang you hantar the application, dia nama the form ke ataupun the evidence tu, Dr. Azlin kena tengok lah. Tengok, verify, that verification tu dia yang kita akan ambil kira sebagai the impact tu lah. Dia maknanya dia nama TD yang go through tengok okay dokumen ni satisfied as a part of dia punya document verification. Okay. Saya dah bagi banyak cara tu. Okay. Saya rasa untuk sesi hari ni, sesi taklimat dan juga sesi Viva dia dah berada di akhir dan saya juga menyampaikan hasrat daripada penganjur tempat ni yang mengatakan kita ada sedikit jamuan di luar. So jadi marilah sama-sama kita join jamuan di luar selepas ni dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Bahagia TNC, Prof Tuah dan juga rakan-rakan daripada NTT GIM dan juga dekan-dekan ketua pentadbiran yang ada yang dah hadir pada hari ini dan juga kepada yang online. Terima kasih diucapkan dan semoga kita berjumpa lagi dan sekiranya ada apa-apa persoalan boleh dipanjangkan kepada pihak GIM. Ya, insya-Allah pihak kami akan membalas sekiranya ada soalan-soalan yang seterusnya. Baik, terima kasih banyak diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang online ni ada jamuan tak? Sendiri-sendiri Dr. Syuib.